Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Faida Amnipti Salim, pemegang nombor metrik di 2310216. Saya dari Fakulti Bahasa dan Pendidikan di Universiti Melaka, kod subjek SEC 2313, kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Saya akan memberikan informasi tentang perbezaan kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK dan kurikulum permata. Yang pertama iaitu pengenalan. Kurikulum permata ditubuhkan pada tahun 2004 atau 2005 oleh sekumpulan pakar yang diketuai oleh isteri yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. Seterusnya, kurikulum standard prasekolah kebangsaan diperkenalkan pada tahun 2010 dan telah disemak semula pada tahun 2017 di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kita pergi kepada matlamat kurikulum permata. Kurikulum permata menjadikan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Kurikulum ini juga menjadikan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai sahsiah mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat. Alamat KSPK bertujuan memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Yang kedua, meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran seterusnya untuk ke tahun 1 akan datang. Terdapat 9 objektif kurikulum permata negara iaitu yang pertama, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersahsiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Yang kedua, membina kemahiran sosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat. Yang ketiga pula, membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa Ibunda dan bahasa Inggeris. Seterusnya, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan sihat, kebersihan dan keselamatan diri serta gaya hidup sihat. Yang kelima, melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Keenam, membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal yang mapan. Yang ketujuh pula, membina kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak serta keupayaan mereka menumpukan perhatian. Yang ke-8, membimbing kanak-kanak memahami dunia persekitaran melalui aktiviti bermain, meneroka, mencuba idea baru, mengeksperimen dan mencipta sama ada di dalam atau di luar kelas menggunakan pelbagai bahan yang terdapat dalam persekitaran mereka. Yang terakhir, membina hubungan positif dengan ibu bapa, komuniti dan pihak-pihak berkenaan yang boleh menyumbang kepada pendidikan dan kesejahteraan kanak-kanak. KSPK juga mempunyai 9 objektif iaitu yang pertama, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Seterusnya, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Yang ke-8, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Dan yang terakhir, mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Seterusnya kita lanjut kepada kerangka iaitu bidang perkembangan dan pembelajaran.
Permata mempunyai 6 perkembangan, iaitu yang pertama, perkembangan sasiah, sosio-emosi dan kerohanian. Yang kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan awal literasi. Yang ketiga, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Yang keempat, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Yang kelima, perkembangan fizikal dan psikomotor. Dan yang terakhir, perkembangan kreativiti dan estetika. Kesemua perkembangan ini tidak akan terhasil tanpa adanya pendidik, ibu bapa, komuniti dan sistem yang bertanggungjawab untuk mendorong kanak-kanak menguasai semua perkembangan yang ada di permata ini. Tidak lupa juga memberi penjagaan sepenuhnya kepada kanak-kanak dari segi pemakanan, keselamatan dan penjagaan diri. KSPK pula merangkumi 6 tunjang untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi komunikasi, iaitu pendedahan kemahiran berbahasa, cara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Yang kedua, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, iaitu penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Tunjang kemanusiaan pula memberi pendedahan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global. Selain itu, penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Yang keempat, tunjang keterampilan diri, iaitu memupukkan kepimpinan dan sasiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Tunjang perkembangan fizikal dan estetika merangkumi perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri dan memupukkan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi. Keenam, sains dan teknologi, iaitu pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Strategi PDPC iaitu pembelajaran dan pemudah cara kepada kurikulum permata dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Untuk kurikulum permata, belajar melalui bermain yang mengamalkan konsep 3E, iaitu melibatkan pembelajaran secara hands-on dan aktif. Yang pertama, meneroka iaitu exploring. Yang kedua, mengeksperimen, experimenting. Dan yang ketiga, mengalami, expressing. Kemudian, KSPK pula menggunakan 9 strategi iaitu pembelajaran berpusatkan murid, belajar melalui bermain, pembelajaran berasaskan inquiry, pendekatan bersepadu, pendekatan bertema, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran mastery, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan. Perbezaan reka bentuk pula ialah reka bentuk kurikulum permata dibentuk hasil penelitian mendalam ke atas pelbagai penyelidikan yang dijalankan di dalam dan luar negara. Ia juga mengambil kira kajian dan tinjauan yang telah dilakukan. Kurikulum permata juga direka bentuk teori dan falsafah yang mantap, gabungan dari kurikulum Montessori, kurikulum Reggio Emilia, kurikulum High Scope di Amerika Syarikat, kurikulum Early Years Foundation Stage EYFS dan kurikulum Tiwariki. Reka bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah berasaskan standard dan kurikulum modula. Kurikulum berasaskan standard terbahagi pada 2, iaitu standard kandungan dan standard pembelajaran. Kurikulum Mandura pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul atau modul teras dan modul bertema. Kurikulum permata negara juga memberi fokus pada penerapan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan diri, masyarakat, negara dan alam sekitar sesuai dengan nilai-nilai murni yang dipegang oleh bangsa dan negara kita. Nilai-nilai murni tersebut ialah kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan diri, baik hati, berani, rajin, hormat, kasih sayang, berbudi bahasa, jujur, daya tahan diri dan bertanggungjawab. Begitu juga nilai-nilai murni yang terdapat dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, berhemat tinggi, hormat menghormati, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, toleransi, berdikari dan berdisiplin.
Itu saja penerangan daripada saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.